Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sentuh pada satu topik mana iaitu site. Dan secara spesifiknya kita akan tengok siting untuk panahan compound. Pada asasnya site compound terbagi kepada dua bahagian iaitu front site, depan, dan juga rear site di belakang. Tidak seperti recurve. Recurve dia cuma ada satu front side dan belakang cuma kita bergantung kepada anchor point. Okey. Baik, kita mulakan dengan side bahagian hadapan. Side bahagian hadapan terdiri daripada side, ini yang orang panggil side, dan juga scope. Okay, side ni terdiri, kalau macam ni kita tengok, ini ialah dikat. Material dia ialah aluminium. Ada juga side-side yang multi-use, di mana kita dibekalkan dengan satu kepala yang boleh digunakan untuk recurve dan juga compound. Baik. Di hujung ini, kita akan pasangkan satu scope. Ini ialah scope. Kalau lihat kita ada water level. Ini penting untuk kita membidik ataupun aiming. Dan juga pin. Ini kita panggil pin. Pin ni, dalam model ni, dia menggunakan fiber optik, di mana fiber optik ni dililit di bahagian dalam. Okey, jika lihat cahaya dia, dia akan berkurangan jika fiber optik ni ditutup. Kelebihan dia ialah dia sangat terang. Dia sangat terang dan kita dapat lihat dengan jelas. Kelemahan dia, apabila kita menggunakan skop yang berkuasa agak tinggi, dia akan ada starlight effect, di mana dia seakan-akan pecah. Okey, baik. Itu ialah skop. Kalau dilihat bahagian hadapan skop ni, ada kanta. Kanta ini dapat membantu untuk membesarkan target ataupun side picture. Kalau kita lihat target di sebelah sana, dia akan kelihatan lebih besar. Okey. Power scope ada banyak. Okey, kalau macam ni dekat sini dilihat saya gunakan scope berkuasa 6 kali. Ada juga 8, 2 dan 4. Okey. Lebih besar nombor ni, maksudnya lebih gandaan pembesaran. Maksudnya kalau skop 6 kali ni, dia akan membesarkan target tu sebanyak 6 kali. Okey. Itu secara asasnya. Yang kedua, rear sight ataupun peep sight. Peep sight saya ada pasang dekat bowl saya, jadi cuma ada gambar je. Okey. Peep sight ni biasanya didatangkan dengan pelbagai saiz. Okey, saiz ni adalah dalam inci. Dia bergantung kepada berapa besar bukaan pada peep sight tu. Okey, ada yang paling kecil ni. Okey, ini akan letak depan mata dan kita akan semasa aiming kita kena linekan sama. Bila dia di depan mata kita akan nampak dengan lebih jelas. Okey, di mana apabila dua bertemu, inilah sight yang terbaik. Okey, kelemahan kalau kita gunakan yang lebih besar, kalau lihat banyak ruangan untuk bergerak. Okey, jika terlalu kecil, kita tak dapat nampak di manakah center side pin kita. Jadi, pemilihan dia adalah berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, personal preference. Dan kedua,
berapa jauh kita letak sight kita pada bow. Okay, jika semakin jauh ke depan, skop ni akan kelihatan lebih kecil. Jadi kita kena gunakan pip yang lebih kecil. Semakin dekat, kita gunakan yang lebih besar. Okey, berkaitan dengan pip sight, ada satu lagi kanta di mana kita gunakan pada pip sight apabila kita gunakan skop yang berkuasa tinggi, 6, 8 ataupun 10. Kanta ini kita panggil sebagai clarifier. Kalau lihat di sini, kanta ni sangat kecil. Okey. Clarifier ni kita pasangkan di dalam pip sight. Seperti ini, pip sight ni kita boleh adjust. Kita boleh pilih. Saya tunjukkan contoh. Kita ambil satu yang kita nak gunakan. Okey, kalau dapat lihat sini, ada satu bahagian yang mempunyai thread screw dan satu lagi just kosong. Kau dapat tengok. Okey. Jadi di sini kita akan masukkan kanta clarifier dan juga plastik ni dia akan memegang kanta ni supaya dia tidak bergerak. Kemudian kita cuma skrukan masuk ke dalam housing pip sight dan kita akan dapat lihat lens tu di sini. Apa fungsi clarifier ni? Clarifier ni seperti namanya clarifier, dia akan membuatkan side picture kita lebih jelas. Okey, kalau kita letak skop yang berkuasa tinggi jauh daripada kita, kita lihat untuk melihat target yang sangat jauh, target tu akan menjadi besar tetapi akan menjadi kabur. Jadi itulah fungsi clarifier, dia akan menjelaskan. Baik, selepas saya post video beberapa hari lalu, saya dapat banyak mesej daripada ramai rakan-rakan pemanah bertanya tentang recommendation ataupun cadangan untuk power scope. Okey, ini ialah satu personal preference. Bagi saya dah cuba semua kombinasi, baik daripada kali 2, kali 4, kali 6 sehingga kali 8. Apa yang saya dapati ialah apabila menggunakan skop kali 8 untuk jarak 50 meter, target tu memang nampak besar. Tetapi grouping agak lari. Kerana apa? Tidak semestinya target tu besar, kita dapat fokus dengan lebih baik. Okey, jika kita gunakan contoh, jika kita ambil satu handphone, okey, kita ada kamera phone, kita cari satu point, contohnya saya nak fokus pada skru ini. Okey, dan kita pegang. Kita boleh pegang dia dengan stabil, dengan steady. Okey, apa jadi kalau kita zoomkan dia dengan jauh? Adalah lebih susah untuk kita aim steady. Jadi secara tidak langsung, gegaran ni akan menyebabkan banyak perkara-perkara yang tak diingini. Contohnya seperti target panic, hilang fokus dan sebagainya. Jadi ingat ya, tak semestinya dengan pembesaran yang lebih besar anda akan dapat shoot dengan lebih baik. Baik, setakat itu saja yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Jika anda ada sebarang komen atau cadangan, anda boleh tuliskan di bawah. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.